Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bersiaran semula dalam siri Sudut Pandang Tok Abah. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu semula pada minggu ini. Dan seperti biasa Tok Abah nak ingatkan bagi yang mengikuti siaran kita ini melalui Facebook Institut Darul Ehsan, kita juga bersiaran melalui YouTube dengan carian Institut Darul Ehsan, dan kepada mereka yang menonton melalui Facebook, boleh like dan share untuk kita kongsikan siaran langsung ini supaya dapat memberikan manfaat. Dan kalau ada sebarang pendapat atau komentar, boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan yang menonton di YouTube, jangan lupa untuk turut sama share. Pada minggu ini, Tok Abah mengundang seorang tetamu, anak muda, tokoh yang bagi Tok Abah punya masa depan yang insya-Allah besar untuk beliau. Dan tokoh yang Tok Abah maksudkan ialah Saudara Muhammad Fazril Muhammad Saleh, iaitu Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Selamat datang Fazril ke Sudut Pandang Tok Abah. Ya, terima kasih. Saudara Fazril, anak muda berusia 32 tahun ini berkelulusan ijazah sarjana dalam sains kemanusiaan dalam bidang sejarah dan ketamadunan. Betul ya? Betul. Daripada Universiti Islam Antarabangsa. Dah kahwin? Ya, alhamdulillah. Dan difahamkan ada 2 orang cahaya mata. InsyaAllah masuk 3. Alhamdulillah. Dan Fazril juga ialah mantan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM, pada tahun 2014 hingga 2016. Dan beliau juga ialah mantan Setiausaha Angkatan Belia Islam Sarawak. Dan kini fokus sepenuh masa dengan ABIM di peringkat pusat sebagai Setiausaha Agung ya. Tok Abah jemput Fazril bersama dengan Tok Abah untuk siri Sudut Pandang ini kerana baru-baru ini ABIM telah mengadakan satu sidang kemuncak bangsa Malaysia, macam summit National Summit on Nation Building ni. Dan Tok Abah ikuti sebenarnya pada sidang itu. Dan alhamdulillah sangat menarik sebab dalam suasana kecelaruan politik yang sedang berlaku di negara kita sekarang, tiba-tiba ABIM mengangkat naratif ini. Dia bukan saja kelainan tetapi menimbulkan satu kesegaran setelah kita rasa fatigue, lesu dengan kemelut politik yang berpanjangan. Tiba-tiba diangkat sebuah naratif yang sebenarnya selama 60 tahun lebih negara kita merdeka, isu ini masih lagi sebenarnya menjadi diskurs yang diangkat oleh banyak pihak. Dan bagi Tok Abah, untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan, sebenarnya isu pembinaan bangsa ini sewajarnya menjadi suatu wacana rakyat. Jadi apabila ABIM mengadakan sidang kemuncak pembinaan bangsa Malaysia pada hari Sabtu, tak silap yang lepas, dan dengan barisan tokoh-tokoh yang memang mempunyai credential untuk berbicara tentang isu ini, Tok Abah yakin, Tok Abah percaya sudah tentulah ada maksud yang lebih besar daripada sidang kemuncak satu hari itu yang ingin dicapai oleh ABIM, khususnya apabila sidang kemuncak pembinaan bangsa Malaysia ini dilaksanakan. Jadi sebagai permulaan mungkin Fazril boleh berikan sikit latar tentang persidangan yang dilakukan dengan, bagi Tok Abah cukup cemerlang lah baru-baru ini. Silakan. Baik, terima kasih Tok Abah. Tok Abah lupa nak cerita tu. Saya orang Teping. Oh. Ya. Saudara Fazril ni asalnya daripada
kami daripada dari negeri Perak, anak negeri Perak Darul Ridwan, asalnya orang Taiping. Baik, Alhamdulillah. Tok Abah, kalau Tok Abah tanya pasal sidang kemuncak bangsa Malaysia yang kita anjurkan Sabtu lepas. Ya. Idea asasnya adalah untuk kita merangkumkan secara inklusif seluruh narasumber yang kita rasakan kredibel untuk sama-sama memberikan buah fikir mereka dalam konteks pembinaan negara bangsa yang kita namakan sebagai bangsa Malaysia tu lah. Okey. Pastilah yang kita usahakan itu bukan suatu yang baru dipikir hari itu. Ya. Jadi bila sebut tentang sidang kemuncak, kami di peringkat ABIM cuba untuk jadi realistik, bertindak berdasarkan fakta dan berlandaskan pembuktian, ya, evidence based dan juga data driven. Atas sebab itu sidang kemuncak yang kita adakan ini memang sebenarnya suatu landmark daripada usaha-usaha yang telah kita lakukan sebelum ini. Tentang idea untuk kita buat seminar ini dalam waktu sekarang, ya. Sebenarnya bukanlah kita waktu sekarang terfikir tarikh itu sesuai atau tarikh itu bertembung dengan apa-apa keadaan. Tidak begitu juga. Asasnya dia berkait dengan prapelancaran ABIM, sambutan 50 tahun, sambutan separuh abad. Jadi kita memang dah aim bulan 3 itu pada asalnya. Dalam masa yang sama, kita rasakan engagement ataupun libat urus kami, networking dan jaringan dengan tokoh-tokoh tertentu tu kadang kurang dipakai sesignifikan. Khasnya apabila melibatkan wacana yang bersifat nasional dengan buah pandang ataupun buah fikir, sudut pandang yang inklusif, yang pelbagai, yang boleh kata mewakili orang Sabah Sarawak. Kan? Terlanjur saya pernah tinggal di sana tu. Rasa keborneoan tu tinggi sikit. Jadi begitu juga dengan mereka daripada etnik yang lain. Jadi sebab itu kita adunkan dalam suatu sidang kemuncak yang tidaklah terlalu panjang timingnya. Separuh hari aja, tapi saya fikir padat dengan wacana yang jujur sebenarnya. Kalau kita dengar pandangan-pandangan yang dibincangkan hari itu, mereka tanpa segan silu untuk mengeluarkan pandangan mereka, walaupun pandangan itu mungkin tak kena dengan panel yang lain. Jadi ini suatu bentuk sincere engagement ataupun libat urus, penglibatan, penyertaan yang bersifat ikhlas. Ini yang kita mahukan. Kalau kata ciri bangsa Malaysia yang paling utama, mungkin itulah keikhlasan dalam hidup bersama. Okey, Fazril, bila Tok Abah pada hari Sabtu itu mengikuti daripada awal ucap utama yang diberikan oleh Datuk Nazir Tun Razak, dan kemudiannya diikuti dengan panel daripada kumpulan pertama, kumpulan kedua dan kumpulan yang ketiga. Naratif yang dibawa ataupun fokus perbincangan yang diangkat itu bagi Tok Abah memang menepati apa yang Fazril sebutkan sebentar tadi. Okey. Cuma jangan lupa Fazril, pada hari yang sama juga, kalau tak silap Tok Abah, ialah Perhimpunan Agung UMNO, Pemuda UMNO, yang nampaknya apa yang diangkat oleh Ketua Pemuda dalam ucapan dasar dan kemudiannya ucapan daripada Timbalan Presiden UMNO pada hari itu nampaknya capture mainstream punya newspaper dan media, termasuklah dalam sosial media, kan. Sedangkan bagi Tok Abah, untuk berlaku adil, sepatutnya apa yang diangkat oleh ABIM dalam submit ataupun sidang kemuncak Pembinaan Bangsa Malaysia ini juga perlu diberikan ruang yang membolehkan, maknanya di luar sana masyarakat Malaysia, warga Malaysia ada pilihan selain daripada mendengar perbahasan ataupun pembentangan daripada perspektif politik. Tok Abah bangkitkan hal ini kerana dalam isu pembinaan bangsa Malaysia ini selalunya kita lihat orang lebih merujuk kepada diskurs yang diberikan oleh parti politik atau pemimpin politik. Walaupun secara peribadi,
Tok Abah terlibat dengan politik. Tapi secara peribadi, bagi Tok Abah, ini perlu ada pembetulan. Jadi, isu yang Tok Abah nak bangkitkan untuk Fazril kalau boleh memberikan sedikit ulasan pada Tok Abah ialah bagaimana kita mahu merakyatkan perbincangan tentang pembinaan bangsa Malaysia ini kerana sejak 2018 apabila buat pertama kalinya berlaku peralihan kuasa daripada Kerajaan Barisan Nasional kepada sebuah kerajaan baru, ya, buat pertama kalinya berlaku peralihan kuasa politik, tiba-tiba isu ialah politik perkauman sebenarnya, ya, isu race-based politik, isu yang dikaitkan dengan soal agama dan perkauman ini nampaknya mendapat tempat dan diangkat seolah-olah menjadi mainstream, perbahasan mainstream pada sepanjang 2 tahun atau 3 tahun yang telah berlalu ini. Sebab itu Tok Abah sangat menghargai bila Abi mengangkat perbincangan pembinaan bangsa Malaysia pada waktu ini kerana setidak-tidaknya identiti politik dan politik perkauman itu bukan suatu yang sebenarnya boleh membina negara bangsa seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan, seperti mana yang telah diletakkan asasnya oleh para pejuang yang dahulu dan seperti mana naratif yang cuba nak dibawa oleh Abim dalam konteks sidang kemuncak pembinaan bangsa Malaysia ini. So, bagaimana Fazril melihat apa yang Tok Abah sebutkan sebentar tadi itu? Jadi sebelum kita pergi lanjut Tok Abah untuk jawab soalan Tok Abah tu, saya sepribadi dan saya yakin kawan-kawan dan Abim juga punya keyakinan tentang kondisi semasa ni, kita sebut sebagai trend global yang semasa hari ni, yang kami waspadai, yang kita sedari untuk kita bagaimana tangani trend ini. So, ini 3 landasan. Yang pertama, perubahan itu tidak terelakkan. Change is inevitable, unavoidable. Jadi, mahu atau tidak, Change dalam konteks apa tu, Fazril? perubahan apa saja. Okey. Teknologi maklumat, Okey. manusia berubah, Okey. cara fikir merubah, cara hidup berubah, ya. Jadi perubahan itu tak terelakkan. Dan dalam Abim kan kita ini fikrah perubahan. Ya. Kerana barangkali kita hidup dalam keadaan di mana banyaknya kebobrokan dan sebagainya. Jadi dunia kita perlu berubah kepada yang lebih baik. Ya. Jadi misi merubah ke arah yang lebih baik, yang kita sebut sebagai suatu usaha taghyir, merubah sesuatu, ikhtiar, kita merubah kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi idea perubahan itu suatu yang memang tidak akan dapat kita elakkan. Perkara kedua, we are living in the age of paradox. Kita hidup dalam dunia yang paradox, hitam putih, tak nampak, tak clear. Sebab tu apa yang Tok Abah sebut 3-4 tahun kebelakangan ini, naratif yang salah dibawa tapi orang boleh makan. Itu pastinya ada sebab. Manusia ni dia ada akal, boleh fikir. Tapi kenapa akhirnya manusia boleh buat keputusan yang tidak tepat? Kerana ada paradoksnya. Orang Melayu kata ditelan mati mak, diluah mati bapa. Ada benda-benda yang macam tu yang berlaku. Pastinya itu ada orang-orang yang lebih sikit otaknya berfikir bagaimana untuk menunggangi, nak maneuver dan sebagainya. Apa-apa pun, paradoks ini adalah suatu yang menjadi domain yang utama yang memberikan kekeliruan, kekacauan dalam kalangan kita, yang kita kena waspadai. Yang ketiga, the age of government knows best is over. Betul. Zaman di mana government, ataupun bukan setakat government aja, authority, seniority, apa lagi lah yang sifatnya macam tu, sifatnya authority, itu dah berakhir. Hari ni kalau nak kata orang tua lebih banyak makan garam, lebih tahu, banyak benda juga yang orang lebih tua tak tahu, kan? Dengan perkembangan, perubahan yang dahsyat ini. Maka sebab itu 3 perkara ini boleh jadi baik, boleh juga jadi tak baik. Ini yang kita kena waspadai. Bagi kami, generasi kami,
dan generasi kemudian mesti mewaspadai keadaan ini dan bersiap dengan keterampilan diri, skills, kompetensi dan lain-lain untuk menepani keadaan yang lebih dahsyat ke depan ini. Okey, itu yang pertama tentang 3 trend global. Jadi yang saya landaskan ini sebenarnya berkait dengan apa yang kita nak bahaskanlah, soalan yang Tok Abah sebutkan tadi. Kenapa dalam suasana masyarakat yang di Malaysia ni, yang kita kenal sebagai masyarakat yang ramah tamah, masyarakat yang baik, kan kita di kampung kan begitu kan, budaya masyarakat kita, bukan setakat masyarakat Melayu, juga masyarakat yang lain dah jadi culture, bawa orang ke rumah, jamu tetamu, undang orang untuk event ke, occasion dan sebagainya. Jadi menghormati yang lain, jiran, tetangga dan sebagainya. Ini suatu yang sekian lama menjadi budaya dan etos tu, watak bangsa Malaysia itu sebenarnya. Yang kita tak sebut pun memang dah sebahagian daripada kita, tapi kenapa tiba-tiba dalam konteks politik nasional ada pula semacam wave, semacam gelombang yang melawan naratif yang asalnya sebahagian daripada hidup kita, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba orang bercakap pasal Malay Muslim against non-Malay, non-Muslim. Kenapa benda tu berlaku? Tok Abah yakin kami punya, orang kata apa, inference berdasarkan pemerhatian kami dan juga orang kata apa, telaah kami ni, kami rasa sebagaimana konflik yang berlaku di semua tempat dalam dunia, konflik baik yang bersifat konflik berdarah, konflik bersenjata, atau konflik antara kaum, atau konflik antara puak, atau konflik antara kumpulan dan kelompok, semuanya berpanjangan sebab ada orang yang berkepentingan terus menyebabkan benda itu berpanjangan. Konflik bersenjata, kenapa tak selesai? Tempat-tempat yang bersenjata, tengoklah selatan Thailand, tak selesai sampai sekarang. Mindanao tak selesai. Apa sebab? Sebab kalau selesai, perniagaan senjata tak laku. Orang yang tertentu yang mempunyai kepentingan macam sama juga dengan apa yang berlaku dalam negara. Orang yang ada kepentingan takkan pernah redha dengan perpaduan seluruh warga dalam negara. Kalau benda tu berlaku, maka hilanglah kepentingan mereka, hilanglah kolam mereka membuat keuntungan, hilanglah laba yang mereka selama ni makan selama berdekad-dekad. 6 dekad Malaysia merdeka. Paradoks perpaduan itu masih belum selesai. Dan itu yang kita masih bincangkan sampai hari ni. Kenapa kita bincang? Sebab benda tu masih ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita tak sembang benda tu. Kita sembang benda lain. Okey. Dari sudut ini, bagaimana nak merakyatkan istilah itu sendiri pun ramai orang tak setuju kan, istilah bangsa Malaysia. Malah ada ramai lagi yang bertanya, kalau pakai istilah bangsa Malaysia, macam mana bangsa-bangsa lain? Kan? Bab ini kalau dapat saya jawab 3 dimensi, Tok Abah. Satu, dimensi yang agak philosophical untuk memahamkan orang kata apa, audience, apa yang kami faham tentang bangsa itu. Yang kedua adalah dari sudut yang pragmatik, praktikal. Dan yang ketiga, bagaimana kita secara praktis dapat, orang kata apa, embrace idea ni. Yang pertama, secara philosophical, kalau bercakap tentang bangsa, malah yang hari ni orang sebut sebagai bangsa Melayu sendiri, sebenarnya bukanlah suatu yang disebut ataupun semata-mata berasaskan etnik dan juga blood by blood, dengan darah keturunan. Bukan. Kerana bangsa itu, kalau kita melihat istilah bangsa yang sebenarnya kita pinjam dari istilah Sanskrit, wangsa atau bangsa. Wangsa atau bangsa itu hanya merujuk kepada nobility. Hanya orang nobility saja dulu yang berbangsa. Kan? Jadi kata orang Melayu, orang besar itu berbangsa, orang kecil itu bernama paling tidak, kan? Jadi bagaimana yang namanya bangsa itu kalau diletakkan postfix one merujuk kepada orang, kan? Orang yang berbangsa, orang yang nobilities. So bangsa itu hanya diguna istilahnya untuk nobility saja. Sebab itu penggunaan istilah bangsa Malaysia ataupun bangsa Melayu itu saya fikir muncul pada era nasionalisme menentang penjajahan, di mana orang Melayu itu mula untuk
bersatu dengan satu identiti Hmm. tanpa disempadani oleh lokaliti, kedaerahan dan sebagainya. Dulu orang tak kata pun dia aku bangsa Melayu, engkau bangsa Melayu. Orang cakap aku orang Perak, engkau orang Selangor, engkau orang Johor gitu kan. Hmm. Walaupun saya tak nafikan istilah bangsa juga merujuk kepada penisbahan. Dinisbahkan sesuatu kepada seseorang. Dia dinisbahkan Melayu kepada kelompok tu, jadi bangsa Melayu begitu kan. Tapi yang paling penting, yang utama tu Abah, 3 perkara ini memang dipakai untuk merujuk kepada Melayu. Hanya 3 perkara, tanpa meletakkan istilah ethnicity sebagai Melayu tu. 3 perkara bahasa Melayu. Itu memang dipakai dari dulu, zaman Betul. berzaman. Yang kedua adalah Raja-Raja Melayu. Dan Raja-Raja Melayu bukan by blood dia tu Melayu baru dia jadi Raja Melayu. Tapi dia by daulat. So dia ada tradisi daulat dalam kalangan Raja-Raja Melayu. Dalam masa yang sama, bagaimana daulat itu akhirnya membawa kepada ekosistem kaedah memerintah, cara pakai, gelaran dan lain-lain. Tengok, saya bagi contoh, kerajaan Selangor yang didirikan sejak abad ke-18. Itu kan datang asal muasalnya dari orang Sulawesi. Dan mereka tak bercakap bahasa Melayu. Mereka juga tidak berbudaya Melayu. Mereka juga tidak bertradisi Melayu. Tapi untuk jadi pemerintah di sini, maka perlu embrace. Dan itu tradisi besar, nobility Melayu itu yang dimunculkan. Walaupun saya tak nafikan, kita ada banyak rumpun. Melayu salah satu stok Austronesian. Tapi ada banyak lagi stok lain. Yang akhirnya semua stok ini membentuk satu kebudayaan tinggi yang kita namakan sebagai Melayu. Selain daripada Raja Melayu, ada istiadat Melayu. 3 perkara ni pakai sebelum orang Melayu mula menggunakan istilah bangsa Melayu merujuk kepada etnisiti Melayu. Jadi kalau nak kata bangsa Melayu perencam. Semua yang rumpun Melayu, yang stok Melayu yang ada di tanah Melayu ni dinamakan Melayu. Tok Abah pergi ke Sarawak. Orang Melayu Sarawak cenderung orang kata differentiate mereka sebagai Melayu Sarawak. Di sana dia panggil dia Melayu. Tapi bila dia jumpa dengan orang Semenanjung, dia kata dia Melayu Sarawak. Jadi maksudnya identiti ini sebenarnya muncul apabila kita mempunyai tujuan-tujuan membezakan diri kita dengan orang lain. Itu secara filosofikal. Fazril, sebelum perbincangan kita ni jadi kuliah akademik sebab Tok Abah suka dengar hujah-hujah yang Fazril sampaikan ini kan. Tapi yang Tok Abah nak bagi Tok Abah know, because I'm a man yang bekerja di lapangan. Ya. Ya, bila kita turun di lapangan ni, kecelaruan tentang bangsa Malaysia ini yang urgensi kita perlu address sekarang ini ialah yang disebut, yang Fazril sebut sebentar tadi ya. Tok Abah nak quote balik soal ethos ataupun watak. Yang itu yang cuba untuk Fazril huraikan tadi dalam mendefinisikan politik identiti ataupun soal identiti bangsa itu dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia ataupun negara bangsa. Now, bagi Tok Abah sekarang ini ialah di bawah sana kita berhadapan dengan paradoks, kecelaruan. Dan sebenarnya kecelaruan ini berpunca daripada yang Fazril sebut tadi. Apabila mereka yang punya, of course, especially di kalangan pemimpin politik, yang of course dia ada agenda politiknya. Dan bagi Tok Abah, salah satu perkara yang perlu kita address dengan segera ialah politik ini selalu dikaitkan dengan kuasa. Sedangkan bagi Tok Abah, politik ini ialah soal membina budaya. Because akhir sekali bila kita bercakap tentang politik ini ialah kuasa itu ialah untuk bagaimana kita kalau dalam perlembagaan disebut tentang kesejahteraan rakyat. Now, dalam suasana kita menghadapi COVID-19, dalam keadaan ekonomi yang sangat menghimpit kehidupan rakyat ini, orang tiba-tiba kita lihat kecelaruan ini, paradoks ini tanpa henti dibahaskan di lapangan sana, sehingga kan ada yang mengambil sikap kata sudahlah, sampai bila lah nak habis hal ini.
Kerana kecelaruan ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin politik ataupun menjadi perbahasan di kalangan parti politik. Sedangkan etos bangsa Malaysia ini disebut bangsa Malaysia. Itu adalah suatu yang telah diperlembagakan dalam perlembagaan. Tok Abah selalu guna istilah constitutional right. Yang ini kan. Sebab itu isu yang kalau bolehlah Tok Abah nak minta Fazril berikan pandangan sebagai anak muda yang berada dalam suatu organisasi gerakan yang sudah berusia 50 tahun tahun ni ABIM celebrate separuh abad kan? Yang punya sejarah yang panjang dalam mengangkat isu pembinaan bangsa ini. Saya ingat Tok Abah tahun 70-an dah ABIM dah mengangkat tentang soal plurality ini, soal masyarakat majmuk ini. Jadi untuk kita mendepani moving forward dengan latar belakang yang itu tadi, apa dia sebenarnya dari segi fiqhul auliyat keutamaan yang ABIM rasakan perlu diberikan fokus, lokus standby untuk kita setidak-tidaknya kita kita kurangkan, kita redakan sedikit isu kecelaruan itu. Dalam waktu yang sama, proses pendidikan yang of course agenda yang lebih besar dalam strategic planning yang Tok Abah percaya ABIM telah sediakan itu dijalankan. So dalam konteks gerakan ABIM yang dipimpin oleh Saudara Faizal selaku Presiden dan Fazril sendiri selaku Setiausaha Agong dan rakan-rakan dalam pimpinan ABIM yang ada sekarang, apa agaknya yang sepatutnya setelah submit pembinaan negara bangsa ini selesai dan untuk move forward ini yang perlu disegerakan dan kepada kelompok sasaran yang mana? Jadi Tok Abah, satu perkara yang kami yakini adalah Malaysia yang kita diami ini adalah suatu tempat yang sangat bertuah. Secara Setuju. sumber daya buminya, inilah tempat paling diidamkan oleh manusia di planet ini. Setuju. Tempat di mana pertengahan jalan antara timur dan barat. Tempatnya iklimnya bagus, tempat yang di luar daripada lingkaran api Pasifik, yang gegak gempa kita kurang kan. Adalah banjir sikit-sikit kan. Itu pun balak. Jadi balak dan rare earth dan sebagainya lah. So itu dari sudut kurnia Allah yang Allah beri kepada kita. Dalam masa yang sama, sejak zaman berzaman, masyarakat yang awal yang tinggal di rantau ini memang ada sikap dan ciri yang ramah, yang boleh terima kepelbagaian. Sebab tu orang kata ini sebagai melting pot ataupun istilah cosmopolitan yang kita sebutkan. Orang boleh menerima, saling menerima, dan di sini tempat berkumpul, berhimpunnya pelbagai jenis manusia. Dan manusia yang diam di sini boleh terima orang lain. Ironinya, kenapa setelah sekian lama sikap kita macam tu, hari ni kita tak boleh terima orang lain? Kan paradox. Takkan dah nyanyuk kot. Begitulah istilah dia. Sebab itu kita gunakan istilah paradox tadi. Ya, betul. Sebab bagi Tok Abah sebenarnya itu bukan sesuatu yang real. Betul. Betul. Jadi Tok Abah, masa elit politikus, elit kapitalis, diorang ni dah berapa dekad dah buat kerja tu. Kalau kita kata yang mainkan naratif, mereka ada fakta, mereka cari sasaran, mereka buat secara taktikal kan, supaya laba yang mereka dapat ni daripada bertelagahnya masyarakat atau warga dalam negara ini akan diteruskan. Bila dia nak guna, dia guna. Kan dah siap dah logistik dia. Rasa tak boleh bom sana, rasa tak boleh ni bom kat sini, rasa macam dah okey sikit, kacau sana kacau sini. Sebab itu kalau tanya kita apa yang kita nak buat, generasi yang perlu sedar adalah generasi yang sekarang, generasi muda sekarang, yang saya katakan
yang 30-an yang sebaya kami pun masuk politik pun ikut juga. Dah duduk dalam suasana yang begitu. Bila kita nak berubah? Maka di situ perlu sincere engagement. Kena ikhlas bercakap, berbincang, bersepakat, dan dalam masa yang sama generasi ke depan ni kena dididik. Sama juga Tok Abah, bagaimana kalau elites yang berkepentingan ini, dia orang boleh penetrate ke dalam kelompok segmen masyarakat tertentu dengan cara yang strategik. Kenapa tidak kita? Kalau message kita macam mana nak sampai, macam mana kita kira, macam mana kita calculate, berapa ramai sampai, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu akan dapat. Jadi semua itu ada dalam planning yang perlu kita buat. Dalam masa sama, manusia Malaysia ni, warga Malaysia, bangsa Malaysia ni, orang yang mudah tersentuh. Tersentuh tu maksudnya mudah touch. Sebab tu sumbangan apa semua ni kan senang kita bagi gitu kan. Dia ada kelembutan lah. Ada kelembutan dia. Ada kelembutan. Seni orang timur. Sebab itu kita kena cari di mana the soft spot. Soft spot. Yes, betul. Itu istilah. Mana soft spot ni yang akan lebih kuat, yang akan repeat, yang berulang-ulang, yang akan lebih menanggapi apa namanya naratif yang salah itu. Sebab manusia ni ada hati nurani, ada akal. Saya tak nafikan, tanpa menafikan, dalam standan pisang ada yang busuk. Memang pun dalam masyarakat Malaysia ni, mana-mana etnik tu ada yang jahat. Kan? Tapi kuasa kebaikan itu mesti kita apa namanya perkukuhkan. Okey, Fazril. Dalam gerak kerja yang sedang diatur ini Tok Abah sebenarnya bila dengar Fazril cakap tadi, Tok Abah teringat tentang almarhum Bapak Muhammad Nasir. Pimpinan apa nama Masyumi di Indonesia kan. Ada satu wacana beberapa tahun yang lepas Tok Abah ingat dibuat di Selangor ni, dan di situ diangkat naratif berdakwah di jalur politik dan berpolitik di jalur dakwah. Itu antara naratif yang sebenarnya dibawa oleh Pak Nasir sebenarnya dalam beliau bergerak sebagai aktivis dan juga dalam sumbangan beliau dalam pembinaan negara bangsa Indonesia. Now, bagi Tok Abah, Tok Abah anggap ajaran khurafat lah apabila kita meletakkan tanggungjawab ini kepada kelompok-kelompok tertentu, especially perkara yang paling menjadi tragedi dalam demokrasi, dalam gerakan politik ialah apabila elites politics ini seolah-olah mereka lah yang akan menentukan arah dan hala tuju. Dan persepsi ini sebenarnya adalah suatu cabaran besar untuk kita tangani. Nah, bila Fazril sebut tadi nak merubah ke arah ini, sebab lagi sekali Tok Abah nak tengok sesuatu yang tangible. Apa yang berlaku umpamanya pada 8 Mei 2018, setelah 60 tahun hanya satu rejim yang memerintah dan kemudian diganti oleh satu rejim politik yang baru. Tok Abah sebut begitu saja. Dan itu sebenarnya perubahan itu tidak mungkin boleh berlaku tanpa partisipasi daripada masses, rakyat. Sebagai orang politik, Tok Abah berani untuk menyatakan bahawa kalaulah hanya dengan kekuatan politik maka berlaku peralihan kerajaan, sebenarnya itu merupakan satu kenyataan yang salah dan silap. Sebab sampai hari ini di Institut Darul Ihsan ini kita ada kajian yang kita buat. Antara 17-18% yang dipanggil mereka yang the non-partisan, disebut kalau dalam istilah pilihan raya dia kata atas pagar. Dan majoriti mereka ini adalah first time and second time voters yang benar-benar kecewa akibat daripada kecelaruan yang berlaku setelah berlaku peralihan kuasa tempoh hari. Sebab expectationnya ialah kata kunci yang Fazril sebut yang di awal tadi, bahawa orang nak kepada perubahan kan? Dan apabila dilihat bahawa apa yang diimpikan itu tidak menjadi kenyataan, bahkan dilihat berlaku pengkhianatan kepada impian yang dibina, dan ini memberikan kekecewaan kepada mereka. Dan bagi Tok Abah ialah kelompok ini kita kena dampingi
dan kena engage, itu istilah yang Fazli sebut tadi, supaya mereka maknanya terus memainkan peranan mereka sebagai kuasa yang disebut kuasa rakyat itu, sebagai kuasa keramat. Sebab kalau mereka abstain daripada terlibat, bukan saja dalam soal pilihan raya, tetapi dalam diskurs yang seperti ini, kerana kekecewaan mereka dan mungkinlah kerana himpitan hidup yang mereka terpaksa hadapi. Fazli tahu di kalangan orang muda, peratus pengangguran yang akibat daripada pandemik dan krisis ekonomi ini sangat tinggi. Mereka menarik diri dengan alasan himpitan hidup itu tadi. Dia akan jadi satu tragedi bukan sahaja pada demokrasi, tetapi kepada cita-cita besar kita untuk membina negara bangsa. Dan mungkin ini terlalu besar untuk kita, Fazril, kupas, tapi kalau bolehlah dalam konteks ABIM yang telah mengangkat wacana ini, apa strategi kita untuk memastikan kumpulan ini yang telah menyebabkan berlaku perubahan pada 2018 itu kekal sebagai mainstream yang akan menentukan masa hadapan. Perubahan 2018 disebut-sebut sebagai kuasa rakyat. Yap. Kuasa rakyat merubah. Tapi orang politik dan politikus ni tak pernah sedar dan tak pernah insaf dan tak pernah bertaubat. Kenapa? Waktu tak Abah. Okay. Sorry tak Abah. Tak apa. Tak Abah berlapang dada untuk mendengarnya. Waktu 2018 nak undi rakyat. Semua orang kempen demi rakyat, apa rakyat. Siapa yang tak guna istilah rakyat waktu itu? Siapa tak? Malah sejak 2008 saya perasan sejak 2008 Pak Syah Anwar kita keluar daripada ni, istilah rakyat itu dah jadi suatu kata, orang kata apa, istilah khusus yang dalam bahasa Inggeris pun dia dah pakai rakyat berbanding istilah people. Dia dah guna istilah rakyat dalam penggunaan bahasa Inggeris, menunjukkan betapa pentingnya rakyat itu. 2018 kita kata rakyat lah macam-macam. Demi rakyat lah, bantu rakyat lah, segala macam rakyat lah, rakyat lah dewa, rakyat lah macam-macam. Tapi Sheraton dan rentetan daripada Sheraton ada dia peduli rakyat. Dia nak ubah government, ada pernah dia tanya rakyat, kami nak ubah ni? Tak pernah. Tak pernah. Malah perebutan numbers by kerusi, by pimpinan apa semua ni, rakyat tak akan pernah redha kalau dia berlaku lagi. Mereka khianat biadab terhadap rakyat. Jadi rakyat ni jadi kata-kata yang dipermainkan aja. Istilah itu untuk kepentingan dia orang aja. Jadi sebab tu saya sebut mereka tak pernah insaf, dan rakyat yang atas pagar ini mungkin disenyap sekarang. Tapi mereka tidak bodoh juga untuk menghukum. Tok Abah, okey, dekat situ boleh Tok Abah mencelah ni? Boleh Tok Abah mencelah ni? Silakan. Okey. Sebab Tok Abah tak ada masalah apa persepsi yang Fazril sebut tadi. Sebab bagi Tok Abah itu suatu yang sangat ikhlas. Dan sebenarnya di luar sana yang Tok Abah sebut 17-18% tu, itulah dalam dhamir hati mereka seperti mana yang Fazril lafazkan sebentar tadi. Dan bagi Tok Abah ini cabaran kepada parti politik dan pemimpin politik. Khususnya menghadapi PRU yang ke-15. Cuma bagi Tok Abah sekarang ni ialah kan, jangan lupa ya, masa 2018 dulu pun ada umpamanya yang disebut kempen buang undi. Dan untuk kali ini sebagai aktivis politik, Tok Abah bila turun ke lapangan, Tok Abah juga dengar bahawa kami kali ini kena tengok dulu. Kan, kalau calon tu bukan yang kami rasa boleh kami percaya akibat dari apa yang Fazril sebut tadi, yang kita sama-sama maklum kan, pengkhianatan atas pengkhianatan itu, kami abstain. Kan. So itu cabaran bagi parti politik. Tetapi yang lebih besar lagi bagi Tok Abah sekarang ini ialah masyarakat kita kan hari ini kalau dalam konteks Malaysia ini, satu kita sebut luar bandar, semi bandar dan juga bandar di elites. Kalau dilihat dalam sejarah politik di Malaysia ini, sepanjang masa pilihan raya berlaku, yang paling ketara Tok Abah lihat ialah pada 1999 dan kemudian seterusnya 2004, 2013 dan akhirnya 2018. Nah, kalau kita lihat perubahan dalam lanskap politik ini sebenarnya
banyak diwarnai ataupun diskurs yang mengarah kepada keputusan belia itu dipengaruhi oleh mereka yang duduk di masyarakat pertengahan ni, atau abang anggap urban and semi-urban, especially dalam konteks masyarakat Melayu Muslim. Kerana itu, kelompok ini sebenarnya adalah kumpulan sasaran yang sangat penting untuk kita memberikan pencerahan tentang apa yang sedang berlaku ni. Sebab seperti yang Fazil sebutkan sebentar tadi bagi Tok Abah, pengkhianatan itu adalah sebagaimana kita sebut perubahan. Setiap kali ada syurga, ada neraka, ada orang baik, ada orang jahat. Tapi yang pentingnya bagi kita di sini, dalam pertembungan ini, contestation yang berlaku ini, ialah kita nak lihat bagaimana naratif yang boleh mendominasi mainstream yang ada sekarang. Kerana sebagaimana yang Fazli juga sedia maklum, dalam dunia ledakan maklumat, dalam media yang lebih terbuka, dalam liberalisasi information ini, nilai maklumat dan ilmu itu juga memberi maksud yang sangat penting. Dan di sinilah sebenarnya cabaran bagi orang-orang macam Fazril dan seangkatan, bagaimana supaya idealism kita, fikrah kita, tasawur kita dan idea kita tentang nak mengangkat perubahan, islah mastata'tum itu, mana perubahan ke arah kebaikan itu dapat diterima, dihadam dan kemudiannya didokong sebagai satu perjuangan rakyat. Jadi saya fikir rakyat dah mula sedar tentang peranan mereka. Okey. So peranan bernegara dan menentukan masa depan negara bukan lagi kerja orang politik. Sebab itu orang politik tak berwenang sekarang ni. Betul. Kalau dulu suka hati dia lah. Apa kata orang politik, itulah yang betul. Padahal dia gebang lah. Macam kita tak tahu undang-undang kan. Kita kena tipu dengan siapa-siapa kan. Tapi hari ni orang dah literate dari segi undang-undang. Orang dah tahu peranan mereka. Sebab itu civil society itu sangat penting. Civil society bukan semata-mata civil society yang kita sebut sebagai grup dan organisasi yang khusus, tapi juga contoh macam mahasiswa, seluruhnya civil society, nelayan seluruhnya civil society, petani seluruhnya civil society. Tapi bila dihimpun, disatukan wavelength dia, dibawa kepada agenda, itu yang akan bagi impact. Jadi civil society ni ruangnya lebih besar. A sphere between family and government. So civil society di situ. Betapa luasnya civil society itu yang sepatutnya berperanan. Jadi macam disebut oleh Tok Abah tadi, macam kita dulu di kampung, mak ayah kita, yang terfikirkan oleh mereka adalah cari penghidupan. Adakah terfikir nak join persatuan kan? Kecuali lah kalau di kampung ke dia apa kan. Dia cari penghidupan. Jadi yang lebih fokus dia adalah untuk dia dan keluarganya. Tapi apabila kita ni mungkin di peringkat yang macam kita yang sudah mendapat pendidikan peringkat tertiar, sudah terima sikit sebanyak kesedaran itu, maka kita rasa ini satu tanggungjawab kita sebab kita yang terhimpit. Orang dulu tahun 70-an kalau dia masuk universiti, dia dapat macam-macam. Maksudnya keluar universiti itu kerjanya dan juga career path-nya itu semacam terjamin kan. Tapi macam mana dengan nasib orang ataupun rakyat Malaysia yang hari ini dan kelompok. Sebab tu kalau Tok Abah selak, saya tengok ada satu telahan yang baik oleh Francis Fukuyama dalam bukunya Political Order and Political Decay. Tok Abah hanya baca Politic Identity Fukuyama. Ini yang sebelum tu Tok Abah. Dia ada sequel, The Origin of Political Order. Sequel dia Political Order and Political Decay. Dalam Political Order and Political Decay tu disebut tentang apa yang berlaku di banyak tempat dalam dunia waktu Arab Spring. Kenapa Arab Spring berlaku? Antaranya adalah yang buat kacau, istilah buat kacau, lawan government buat kacau, ini adalah kelompok ni yang so-called sepatutnya naik ke middle class dengan standard pendidikan mereka dan juga tahap keilmuan mereka, tapi akhirnya disusahkan. Dia rasa ini tak patut jadi pada kami. Kan? Dan bila mereka sukar, orang berjuang ni antara dua, sama ada dia ada kecukupan dan kekuatan ataupun dia tak punya apa-apa untuk dia berjuang. Maksud tak ada apa hilang. Kalau dia terjun pun tak ada apa yang dihilang sebab dia tak punya apa-apa. Sebab itu yang berlaku dan itu yang menyusahkan
negara-negara Arab waktu berlakunya Arab Spring. Hmm. Apakah itu nak berlaku di Malaysia? Ya. Yang akan lebih menghancurkan. Jadi sebab itu saya fikir diamnya kelompok-kelompok ini yang so-called pertengahan, yang middle class, yang urban dan semi-urban ini, diamnya mereka itu sebenarnya diam berisi. Berisi itu api dalam sekam ke? Berisi ubi bawah tanah ke? Tak tahu. Kalau Tok Abah boleh sebut begini, ayat yang pernah digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, don't ever you underestimate the silent majority. Yep, betul. Kan? The silent masses ini. Sebab senyapnya mereka itu bukan artinya mereka abstain. Betul. Kan? They are waiting for the right moment. Yes. Kan? Okey. Sebelum kita bagi Tok Abah lah, kalau nak bincang kita panjang masa kita ni. Kita terhad masa untuk waktu sudut pandang Tok Abah ini. Sewaktu peluncuran waktu hari pembinaan bangsa Malaysia itu hari, summit yang dibuat tu, sidang puncak itu, dilancarkan buku yang ditulis oleh Presiden Nabim ni, Cosmopolitan Islam dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Nah, bagi Tok Abah sebenarnya dia punya maksud yang sangat mendalam, sebab bila sebut kosmo dan dikaitkan dengan Islam itu, sebenarnya itu adalah ciri-ciri atau fitrah Islam itu sendiri yang mungkin selama ni kita tak pernah sebut. Kita sebut Islam sebagai ad-din, Islam nizamul hayat, Islam sebagai way of life, kan. Cuma dalam menghadapi konteks realiti masa kini, sifat kosmopolitan itu sebenarnya adalah suatu aset yang perlu kita translate dalam pembinaan bangsa Malaysia. Sebab itu bagi Tok Abah, kalau ada dasar umpamanya untuk membangun khairat ummah, mengangkat khairat ummah itu, dia adalah sesuatu yang terkait dalam pembinaan bangsa Malaysia. Dan kerana itu nature kosmopolitan ataupun sifat kosmo yang ada pada Islam itu adalah suatu yang perlu diterjemahkan sebagai action plan yang boleh dijadikan tindakan kepada mungkin the civil society yang mahu membuat pembetulan semula dalam masyarakat akibat daripada kecelaruan ataupun paradoks yang sangat merunsingkan lah bagi Tok Abah sekarang ni. Silakan, Fadil. Pembinaan jati diri, Tok Abah, dia muncul pelbagai cara. Macam mana kita menciptakan jati diri dalam kelompok populasi kita. Antaranya adalah dengan menulis semula kepada sejarah kita. Kerana DNA kita ni mengalir. Kita bukan datang tiba-tiba dari bulu betul. Bukan datang daripada planet Marik ke. Betul. Kita datang daripada manusia sebelum kita. Jadi pastinya psyche manusia yang datang sebelum kita. Orang kata apa, ciri, sifat, citra apa yang ada tu kita warisi hari ni. Jadi yang kami yakini dalam konteks ini, dan sebahagian daripada apa yang disebutkan dalam buku Cosmopolitan Islam dan Pembinaan Bangsa Malaysia, kita yakin bahawa dunia ni Tuhan ciptakan bila munculnya pelbagai tamadun dan peradaban. Ini adalah shared civilization. Kita berkongsi. Okey, menarik. Bukan bersifat compartmentalized. Bukan compartmentalized, ya. Kita berkongsi. Cuma kita namakan tu sebab ada ciri-ciri khas yang lain. Okey. Kan? Itu satu. Yang kedua, bila tengok di alam kita, di rantau Asia Tenggara ni, peradaban kerajaan yang muncul ni bukan baru, bukan bila orang putih datang. Kita orang putih masih tak ada apa-apa. Kita dah ada kerajaan di sini sejak awal abad pertama Masihi. Dan kita punya ciri, citra, keistimewaan, kegemilangan kita sendiri. Jadi membangkitkan kegemilangan bangsa dan rantau ini bukanlah suatu bentuk, istilah kita dipanggil romanticism semata-mata. Dia suatu bentuk kaedah untuk kita meyakinkan. Kalau orang dulu boleh buat, kenapa kita tak boleh buat hari ni? Itu yang Tok Abah sebut paradoks tadi kan. Kalau orang dulu baik, punya ramah, punya bagus, kenapa hari ni jadi cengeng perungis kan? Keluar dah Ustaz Zifik. Jadi itu perkara kedua. Perkara ketiga, Tok Abah, saya nak petik satu ayat Al-Quran. Ini yang kita imani lagi. Kita imani sebagai pendukung Habim dan juga pendukung dakwah. Ayat dari surah Ali Imran ayat
103 110 tu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada 3 ciri bagi khaira ummah, keunggulan ummah yang unggul. Tadi tu Abah sebut tentang keunggulan dan juga keunggulan manusia itu. Jadi dalam Islam, ummah itu dicirikan 3 perkara ini, yang mana mengikut kepada Kunto Wijoyo, tokoh sejarawan dan aktivis dakwah juga. Dia sebut 3 perkara ini, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada membuat kebaikan. Itu sebagai suatu proses humanization, humanisasi, pemanusiaan, memanusiakan manusia. Sebab manusia itu memang suka kepada kebaikan. Tiba-tiba jadi paradoks kan, tiba-tiba jadi apa perongnya. Jadi mengajak kepada kebaikan adalah proses memanusiakan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, kejahatan. Itu proses emansipasi atau pembebasan, membebaskan manusia daripada belenggu-belenggu ni, yang jahat, yang sentimen tak betul, yang apa. Jadi ini satu perjuangan. Dan yang ketiga, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Itu proses transendensi, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi daripada sini, kalau Tok Abah sebut, saya nak rangkumkan keseluruhan perbincangan kita, apa yang kita nak buat untuk projek Bangsa Malaysia ni adalah membina watak dan perwatakan, membina karakter. Nak bina karakter tu, tanya lagi, karakter yang macam mana? Yang khairah, yang apa, khairiyatul ummah, yang unggul, yang terbaik itu. Itu yang kita nak bina. Macam mana? Antaranya panduan kita dalam Islam, proses humanisasi, memanusiakan manusia, ajak orang buat baik, sebarkan kebaikan, kena lawan naratif yang jahat ni. Bersama kita kekang secara berstrategi macam mana mengekang kejahatan sebagai satu proses emancipation, ataupun pembebasan manusia daripada kejahatan ini. Sebab tu kadang ada orang bila kita tanya apa yang Abim lack, antaranya kerana kita buat engagement yang jujur juga, kita suruh orang kritik kita. Antara benda yang orang kritik kita adalah Abim ni cuba untuk jadi middle ground. Middle ground ni yang kena hentam kiri, kena hentam kanan. Kadang-kadang kena bersikap. Tapi memang betul, kami pun nak kena cakap juga dengan ikhlas kata. Betul. Kami kata kami tak, tapi boleh senyum, boleh baik, boleh apa, tapi kena keras sikit lah. Yang tak betul kita kena sebut. Yang ketiga adalah transcendency. Okey. Tuan Abah, at one time dulu kita pernah sebut bahawa ABIM sebuah organisasi yang non-partisan kan. Tapi kadang-kadang itu juga disalah faham di luar sana kan. Bila sebut non-partisan, bukan maknanya kita tidak ada pendirian, bukan makna tidak kiri atau tidak kanan. Non-partisan itu adalah sebab kita berpendirian kan. Betul. Berpendirian tadi berdasarkan surah Al-Imran yang disebut sebentar tadi. Sebab itu bagi Tok Abah, dalam suasana yang ada sekarang ini, soal humanization itu kan. Sebab kalau ada hadis Rasulullah yang menyebutkan setiap anak Adam itu lahir sebagai selai kain putih ya. Bagi Tok Abah, bagi kain putih itu ialah sifat-sifat mahmudah, bukan sifat-sifat mazmumah. Jadi sifat-sifat mahmudah ni adalah all the talent, the best potential. Betul. Segala yang baik untuk membangunkan khairul ummah itu sebenarnya memang suatu yang memang dah telah dititiskan oleh Allah SWT dalam diri kita. Yang mahmudah ini, yang membawa kepada kemungkaran ini adalah suatu yang titik-titik. Sama ada kan, kalau disebut kain putih, terserah pada ibu ayahnya lah nak jadikan dia A, B atau C kan. Yang datang kemudian. Dan itu kalau kita nak bincang mungkin dalam satu forum yang lain yang berkait dengan soal pendidikan, tarbiyah dan sebagainya. Tetapi dalam konteks surah Al-Imran itu tadi, humanization itu satu, tapi yang kedua, perkara yang kedua, soal emansipasi itu bagi Tok Abah lihat itu dalam konteks empowerment, pemberdayaan. Dan ini yang bagi Tok Abah sebenarnya kesenjangan dalam konteks pembinaan negara bangsa ini. Sebab itu dalam perlembagaannya ada. Tetapi oleh kerana selama ini kita mengambil sikap, contohnya dalam masyarakat Melayu Muslim, kalau di tempat kita kan, ini hal politik. Jadi cikgu tak boleh bincang, mahasiswa jangan campur.
pelajar jangan campur, sebab ini hal politik bagi orang politik. Ya kan? Di masjid surau jangan bincang hal politik. Ya kan? Ini hal yang berkait dengan soal akhirat. Jadi benda-benda ini walaupun ada perubahan dah berlaku, tetapi soal memberdayakan warga dan juga especially generasi muda ini adalah suatu yang bagi Tok Abah sangat penting diangkat dengan segera. Kalau kita nak keluar daripada paradoks yang sedang kita alami sekarang. Betul apa? Okey. So dalam konteks itu Tok Abah sikit je nak minta pandangan daripada Fazril lagi, sebab Fazril pernah attach dengan apa disebut sebagai Institut Pengajian Borneo di Unimas kan. Nah, salah satu isu besar dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia ini, Tok Abah nak kalau boleh Fazril kongsi sedikit kan. Sebab kalau dalam gerakan politik, orang melihat bahawa Borneo ini, Sabah Sarawak ni sebagai pelengkap. Jadi siapa juga nak memerintah ni, sebab di sana ada 20 tak silap Tok Abah ada di Sarawak aja ada 20 berapa kursi parlimen. Di Sabah ada 26 kan. Di sana aja ada one third of 222 parlimen itu ada di Borneo. Betul. Kan? Dan sudah tentulah dia mempunyai sumbangan yang sangat besar sebenarnya dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia ini. But unfortunately, isu tentang the rights of Sabah dan Sarawak ini, bila disebut Sabah dan Sarawak ini selalunya disebut dalam perjanjian 18 ataupun disebut 20. apa nama MA63. MA63, semua itu akan bangkit bila tunggulah pilihan raya. Tapi selepas itu nobody talks about MA63. Pengalaman kita di pilihan raya turun ke Sabah Sarawak, itulah cabaran pada kita. Dan ini sebenarnya menjadi macam orang kata, the Sabahan or the Sarawakian ni is being held at ransom dengan perjanjian yang yang bagi Tok Abah ini, if we are really serious to work nak menuju ke arah mencapai matlamat yang terkandung dalam perjanjian yang membentuk negara bangsa Malaysia ini, sebenarnya dia mesti diangkat, empowering the rakyat itu sendiri, dan tidak boleh dibiarkan rakyat dalam keadaan yang gelap dan hanya digunakan ini, memainkan sentimen ini untuk mendapat kuasa. So pengalaman Fazril sendiri berada di Institut Pengajian Borneo di Unimas dan turun di lapangan di Sarawak khususnya dan juga di Sabah. Apa yang Fazril dapat kongsi dengan kita di dalam siri sudut pandang ini? Paling tidak ada 3 Tok Wah. Satu, orang Melaya, istilahnya orang Melaya. Orang Melaya ni hampir-hampir tak kenal orang Sabah Sarawak. Saya boleh kata macam tu. Dunianya lain. Macam contoh lah, kadang-kadang kan saya balik ke Semenanjung waktu duduk tinggal di sana, saya balik ke Semenanjung kan. Orang tanya, bila nak balik Malaysia? Tersasul lah. Bila nak balik? Bila nak balik Malaysia? Yang tanya ni orang Sarawak. Tanya orang sini lah. Yang kita duduk sana kan. Bila nak balik Malaysia? Tersasul dia. Tersasul tu pun sebenarnya sangat sensitif. Betul. Apakah orang Borneo bukan orang... Dia menunjukkan mindset. Ya, betul. Perkara kedua adalah, tadi saya sebut perkara pertama, orang Semenanjung, sebab kita tak nafikan orang Semenanjung ni walaupun kecil, sama saiz ataupun kurang lagi daripada Sabah Sarawak tu, dari segi saiz fizikal teritori lah. Tapi sinilah penduduk dia ramai. Kalau 31 juta rakyat Malaysia, dekat Sabah Sarawak cuma ada 6 juta aja. Kan? Wisely, maksudnya orang kata apa, secara matematik, kalau orang nak bagi perhatian, dia akan bagi kat ramai orang nak. Yang orang yang sikit tu, walaupun tanah dia besar tu, dia bagi sikit. Tapi yang tidak wise dia adalah dia pergi exploit kekayaan di sana untuk orang yang lebih ramai di sini. Itu yang kurang wise. Akhirnya mendatangkan ketidaksenangan di peringkat masyarakat Sabah Sarawak. Itu pertama, orang Sabah Sarawak ini kurang dikenali sebenarnya oleh orang-orang di sini, di Semenanjung. Yang kedua, sebenarnya orang Sabah dan Sarawak tidaklah sangat berbeza
dari segi budaya, culture, sejarah. Kita punya DNA sama juga. Ya. Kan kebudayaan rantau ini kebudayaan yang Ya, sama. ya. Kan tinggal lagi adalah sikit sebanyak orang kata apa perbezaan yang harus kita fahami. Sebab tu orang Semenanjung banyak isu-isu yang ada di sini bukan isu dekat sana pun. Betul. Itu penyakit Semenanjung. Pasal apa bawa ke sana? Betul. Sebab tu orang Sabah Sarawak dia rasa ni bukan problem kami. Kenapa hampa nak problem kan kat sini? Saya bagi contoh antaranya isu kalimah Allah contoh. Isu yang tak perlu digembar-gemburkan pun. Kenapa sampai nak bawa ke sana? Itu isu kat sini. Ya. Isu politik, isu apa lagi. Itu benda-benda yang tidak wajar untuk diimport. Betul. Kerana itu orang-orang Semenanjung kena tahu sensitiviti mereka juga di Borneo. Dan janganlah orang kata apa cepat sangat nak panas punggung kan. Kalau apa-apa yang orang Sabah Sarawak macam quick sikit kan, cuit sikit nak keluar Malaysia lah, tuntut apa kan, janganlah panas punggung cepat sangat kan. Itu kena sabarlah. Terima kasih Fazril. Tok Abah sebenarnya bila Fazril sebut tu, Tok Abah teringat Tok Abah dan kawan-kawan yang selalu turun ke sana bila musim pilihan raya kan. Istilah ini orang Melaya. Kan, orang Melaya. Kasar tu tak apa sebenarnya. Betul. No, I mean Tok Abah bukan baru turun sana. Dah I think lebih pada 1 dekad. Dan sebenarnya Tok Abah bersetuju dengan pandangan Fazril tadi. Bila kita dah selalu bersana dan ada hubungan yang akrab, ada sahabat baik yang kat sana kan, dan baru kita dapat memahami, menjiwai sebenarnya. Yang ketiga tak apa, boleh saya bagi poin yang ketiga. Tak habis lagi. Poin ketiga tak apa, orang Sabah Sarawak ni dia sedar dia tuan rumah. Jadi tuan rumah kalau sambut tamu, silakan dia layan dengan baik. Jadi tamu lah. Tapi tamu janganlah nak ambil rumah kami. Dia tu kan. Itu prinsip dia. Jadi kalau tamu nak pijak kepala tuan rumah marah lah. Itu prinsip yang kita kena jaga. Dan untuk konteks pembinaan bangsa Malaysia, mesti kita dapatkan orang kata apa, pandangan, input dan juga kesepakatan daripada mereka yang di Borneo. Walaupun populasi mereka penisbahannya mungkin kecil kan, berbanding kita yang di sini. Terima kasih Fazril. Bagi Tok Abah anekdot yang kita kongsi ini, walaupun berkait dengan soal Borneo, sebenarnya suatu yang sangat penting kita rumuskan, kerana sejujurnya lah bagi Tok Abah kan, sifat damai atau semangat damai itu, keluhuran hati itu adalah suatu yang memang fitrah kepada setiap insan yang namanya manusia ini kan. Tak kiralah dia berada di region yang mana kan, di dalam apatah lagi dalam konteks Nusantara dan kita dalam konteks Malaysia, sama ada di Semenanjung atau di Sabah dan Sarawak. Sebab itu bagi Tok Abah ialah salah satu perkara penting yang perlu kita bukan pertahankan, tapi bukan saja pertahankan, tapi kena kembangkan dan mengambil ruang keterbukaan, liberalisasi yang sedang berlaku sekarang ini, sama ada dalam bentuk hubungan secara peribadi ataupun melalui maya, dan juga keterbukaan dalam konteks demokrasi yang Tok Abah rasa walaupun ada terluka akibat daripada pengkhianatan, tetapi dia juga membuka mata untuk kita menjadi lebih matang, lebih cerdik dalam menangani isu yang terkait dengan soal pembinaan bangsa ini. Sebab itu bagi Tok Abah, wacana yang dianjurkan oleh ABIM pada hari Sabtu yang lalu merupakan satu sumbangan yang bagi Tok Abah ucap tahniah kepada ABIM, kerana dia satu sumbangan yang besar, dan Tok Abah harap dokumentasi perbincangan-perbincangan tersebut akan disebar luaskan, dan kalau boleh dapat dibawa turun ke bawah, sebab dia suatu yang bagi Tok Abah urgensi yang perlu disegerakan, lebih-lebih lagi sebelum PRU ke-15 ini. Sebab bagi Tok Abah, at the end of the day kan, apa juga ialah keputusan pilihan raya itu dia berkait rapat dengan setakat mana kebijakan rakyat dalam membuat keputusan. Dan dalam suasana negara yang ada sekarang hari ini bagi Tok Abah, generasi Fazril, iaitu generasi yang Tok Abah anggap sangat penting dalam membuat decision kepimpinan negara
perlu umpamanya mendapat pendedahan ini dan mempunyai disebut wakil lah, ya, mendapat satu pemikiran yang membaca lanskap yang ada di hadapan kita ini bagi membolehkan suatu keputusan ke arah matlamat mencapai apa yang telah diletakkan oleh para pejuang, pemimpin kita masa lalu, nak membina sebuah negara, bangsa yang memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk semua ini menjadi kenyataan. Jadi untuk itu mungkin akhir saranan ataupun pesanan dari Fazril sebagai anak muda yang menggerakkan bagi Tok Abah lah. Usaha ini satu usaha yang satu gagasan besar yang insya-Allah Tok Abah doakan supaya ia menjadi sumbangan terbaik anak muda hari ini ke arah membina sebuah negara bangsa yang lebih baik untuk masa hadapan. Silakan. Pertama, terima kasih Tok Abah bagi ruang untuk perbincangan ini. Yang kedua, saya fikir keikhlasan harus ada. Kita harus jujur dan insya-Allah Tuhan akan membantu, Allah akan membantu kita dalam usaha kita. Dan sama kena ada strategi yang akhirnya akan bawa kepada generasi kami ini mewarisi suatu negara yang lebih baik ke depan. Kenapa kami buat benda ni? Sebab kami tak mahu nanti akan datang kami mewarisi kesilapan, kebobrokan masa lalu. Tidak sedikit pun menafikan peranan dan sumbangan generasi sebelumnya, tapi apa yang kurang itu harus kita perbaiki sekarang agar tidak jadi lebih teruk pada akan datang. Buat akhirnya kami sangat optimis dengan gagasan ini. Apa saja yang berlaku, insya-Allah kita akan teguhkan tekad kita bersama, meyakinkan lebih ramai masyarakat dan segmen populasi di Malaysia ni untuk sama-sama mendukung kembali kepada asal kita, menghumanisasikan manusia dan juga mengemansipasikan masyarakat kita daripada belenggu kebodohan, kebobrokan, kejahilan dan sebagainya. Jadi optimis dengan pembinaan bangsa Malaysia. Terima kasih Fazril. Ada orang alim pernah berpesan tidak sukar untuk air itu menjadi basah, sebab itu sifat dan fitrah air. That's the nature of water lah, to be wet. Dan tidak sukar pula untuk api itu membakar, because that's the nature of fire, to get heated kan, untuk makan. Tapi alangkah sukarnya untuk manusia menjadi manusia. Walaupun sifat manusia ini disebut sebagai khalifah di muka bumi yang terbaik kejadiannya, but it's not easy lah. Bukan sesuatu yang mudah untuk manusia itu diangkat harakat dan darjatnya menjadi manusia. Dan kerana itu barangkali orang-orang macam Fazril ni bagi Tok Abah anggap sebagai the chosen one yang diberikan amanah dan tanggungjawab ini. Dan mudah-mudahan Tok Abah doakan Allah bantu menjadikan apa yang kita usahakan ini suatu kenyataan. Terima kasih banyak Fazril, terima kasih kepada semua yang menonton. Dan sekali lagi sebelum kita akhiri siaran ini, boleh terus ikuti kami di Facebook Institut Darul Ihsan, kerana ada banyak lagi video dan rancangan yang bermanfaat yang boleh ditonton, dan juga di YouTube Institut Darul Ihsan. Dan saudara boleh dapat kemas kini dari semasa ke semasa maklumat dan juga berkenaan Institut Darul Ihsan dan program yang akan datang di Facebook Institut Darul Ihsan dan juga melalui Twitter @ide_selangor. Terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri Sudut Pandang Tok Abah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.